Buletin pagi bersama saya Norazlina Akla. Tajuk utama pagi ini: 2 buah kenderaan bertembung, 3 maut manakala 3 lagi parah. Rosmah dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di New York untuk lawatan kerja bagi menghadiri sesi ke-73 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Pesawat khas membawa Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat di lapangan terbang White Plains, Westchester County pada 1:12 tengah hari waktu tempatan. Ketibaan mereka disambut Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob dan Konsul Besar Malaysia di New York, Jeremiah Oliver Gitos. Di hotel penginapannya, The Plaza, Perdana Menteri dan isteri disambut oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dan Pegawai Kanan Misi Malaysia di PBB. Tun Dr. Mahathir akan menghadiri beberapa mesyuarat peringkat tinggi PBB sebelum berucap di Perhimpunan Agung itu pada Jumaat ini. Kali terakhir beliau berucap di podium PBB adalah 15 tahun lalu. Perdana Menteri juga dijadual menghadiri Forum Perniagaan Tahunan kedua Bloomberg Global dan menemui ahli Majlis Hubungan Luar Amerika Syarikat. 3 maut dan 3 lagi parah dalam satu kejadian kemalangan jalan raya di Pakuh Jaya, berhampiran Felda Belara, Terengganu. Kemalangan membabitkan sebuah Proton Wira dan sebuah Proton Iswara kira-kira jam 11.30 malam tadi. Identiti mangsa masih belum dikenalpasti. Kedua-dua kereta itu dilaporkan bertembung di satu selekoh. Pemandu Proton Wira tersepit dan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu Proton Iswara bersama seorang lagi penumpang cedera parah di kepala turut disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasukan bomba Kuala Terengganu bergegas ke lokasi bagi membantu mengeluarkan mayat mangsa. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dipanggil untuk hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pagi ini. Ini kali kedua dia dipanggil untuk memberi keterangan oleh pihak SPRM. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Hiryani Salihin di Putrajaya. Yani, apa yang boleh dikongsikan di sana? Ya, Ina, ketika ini dapat saya gambarkan pihak media mula pun berkumpul di luar perkarungan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya bagi mendapatkan perkembangan lanjut. Dan seperti dimaklumkan, Datin Seri Rosmah Mansor dijangka akan hadir memberi keterangan pada hari ini kira-kira pada pukul 10 pagi nanti. Dan notis untuk memerintah kehadiran beliau ke Ibu Pejabat SPRM sudah diserahkan di kediamannya di Jalan Langgak Dutar petang semalam. Difahamkan tindakan memanggil Datin Seri Rosmah Mansor adalah bagi membolehkan siasatan selanjutnya berhubung lebih 20 pertuduhan jenayah yang kebanyakannya membabitkan kes pengubahan wang haram. Kali pertama beliau dipanggil SPRM pada 5 Jun lalu bagi memberikan keterangan berhubung kes SRC International. Bagaimanapun tiada kepastian sama ada beliau hanya hadir pada hari ini untuk direkodkan keterangan atau dibawa ke mahkamah untuk tujuan pertuduhan. Semalam anak beliau Riza Aziz turut hadir ke SPRM bagi memberikan keterangan dalam siasatan terhadap dakwaan penyelewengan dana 1MDB. Sebelum ini, SPRM memaklumkan kepada media bahawa pihaknya tidak menolak kemungkinan Datin Seri Rosmah Mansor akan didakwa dalam masa terdekat dan pada masa yang sama tidak menafikan bahawa lebih ramai individu didakwa atas skandal 1MDB. Menurut SPRM, siasatan ketika ini memberi fokus untuk mengesan wang dan aset milik 1MDB di luar negara. Dan Ina, itu saja yang dapat saya bawa perkembangan setakat ini dan perkembangan semasa akan menyusul dari semasa ke semasa. Ina. Terima kasih Hiryani. Masih di Putrajaya, Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim
yang ditahan SPRM semalam akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini untuk permohonan reman. Difahamkan turut akan direman abang beliau, Abdul Latif Abdul Rahim dan seorang lagi saudaranya. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Silakan, Emi. Ya, Azrina, sekitar jam ini mengikut maklumat terbaru yang kami terima, SPRM akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap 3 individu iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Aziz Abdul Rahim serta abangnya, seorang pengurus besar sebuah syarikat pengurusan hartanah dan seorang lagi saudara mereka yang juga merupakan seorang pengarah syarikat. Dan difahamkan permohonan reman bagi ketiga-tiga individu ini adalah bagi membantu siasatan kes berkaitan dakwaan penerimaan rasuah daripada sebuah syarikat kontraktor berkaitan satu projek. Dan untuk makluman, nilai rasuah yang disiasat oleh pihak SPRM pada ketika ini melibatkan jutaan ringgit dalam melalui beberapa akaun, namun begitu nilai sebenar masih belum didedahkan. Dan siasatan SPRM pada ketika ini dibuat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 dan juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit maklumat, semalam SPRM telah pun menahan Datuk Seri Aziz yang juga bekas pengerusi lembaga tabung haji itu pada jam 11.15 pagi selepas memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Manakala abangnya Abdul Latif ditahan 15 minit kemudian. Dan kalau dapat saya kongsikan juga, pada waktu ini perkarangan mahkamah ini dipenuhi dengan kehadiran penyokong dan juga pihak media yang sabar menunggu kehadiran ketiga individu sebenarnya. Dan pada masa ini mereka akan tiba di perkarangan ini pada bila-bila masa. Saya kira sampai itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali kepada Azrina di Sri Pentas. Terima kasih, Amalina. Ke laporan selanjutnya. Setiausaha Pengelola Angkatan Muda Keadilan Malaysia Ahmad Shukri C. Abdul Razak membuat laporan kepada SPRM berhubung salah guna kuasa yang dilakukan seorang setiausaha politik sebuah kementerian. Laporan dibuat di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam. Dalam aduannya, Ahmad Shukri mendakwa menerima satu pemacu pena yang mengandungi gambar-gambar dan rakaman audio mesyuarat antara setiausaha politik itu bersama beberapa orang pemimpin yang berlangsung di sebuah lokasi di Pahang. Dalam mesyuarat pada 1 September itu, pegawai tersebut telah menawarkan kontrak pembangunan atau baik pulih bernilai RM20,000 kepada pemimpin setempat yang hadir. Beliau turut meminta semua pemimpin membuat permohonan kontrak bernilai RM300,000 daripada sebuah kementerian yang lain yang perlu dihabiskan tahun ini. Menurut Ahmad Shukri, beliau percaya tawaran itu dibuat ada kaitan dengan pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang sedang berlangsung. Setiausaha politik itu antara calon bagi jawatan Majlis Pimpinan Pusat Keadilan dan turut bertanding ketua cabang kawasannya. Dalam pada itu, Menteri Kerja Raya Barubian berkata sekiranya laporan dibuat terhadap setiausaha politiknya itu berasas, beliau tidak akan bertolak ansur dan tindakan undang-undang mesti diambil. Dalam satu kenyataan, beliau yang baru sahaja pulang dari lawatan rasmi di luar negara ternyata terkejut dengan laporan berkenaan. Beliau berharap siasatan rapi daripada pihak berwajib dilakukan segera kerana ia membabitkan nama baik kementeriannya. Kementerian Kesihatan telah menerima 93 kes laporan keracunan metanol di seluruh negara dalam tempoh 10 hari sejak 15 September lalu. Jumlah kematian direkodkan dalam tempoh berkenaan 37 orang iaitu 23 kematian di Selangor, 11 di Kuala Lumpur dan 3 di Perak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata sejak 23 September lalu 6 kes baru dilaporkan iaitu 4 di Perak dan masing-masing 1 di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Daripada pesakit yang menerima rawatan di hospital, 8 didapati stabil dan dibenar keluar hospital. Manakala 23 pesakit lagi masih menerima rawatan di 12 buah hospital di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan. Daripada jumlah itu, 8 pesakit kes kritikal. Semalam, pihaknya menerusi bahagian kesihatan awam dan keselamatan dan kualiti makanan telah menjalankan pemeriksaan ke atas 988 buah premis yang menjual arak. 4,489 botol minuman beralkohol berbagai jenama telah disita. Kementerian Kesihatan katanya akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta kawalan bagi menangani kejadian berkenaan.
Dalam pada itu, Polis Selangor telah menahan 15 individu bagi membantu siasatan kes keracunan metanol. Serbuan dibuat di 17 premis kedai runcit di Shah Alam, Gombak, Kajang, Sungai Buloh dan Klang Selatan. 1,480 arak yang kita rampas dan 1,670 bir yang kita rampas. Semua ni sebagai bahan bukti untuk kita buat analisa dengan pihak kimia. Nak tengok sama ada keracunan punca-puncanya daripada premis-premis ini. Ke arah juga untuk menyiasat siapa pembekal, di mana dibuatnya arak-arak ni semua. Jadi, setakat ini kita masih lagi menyiasat dan belum ada sebarang petunjuk lah. Tambah beliau, 15 individu yang ditahan, pemilik premis serta pekerja kedai runcit termasuk 7 warga asing. Kes disiasat di bawah Seksyen 304(B) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Datuk Mazlan sebelum itu menghadiri Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di Shah Alam semalam. Malaysia menjadi peneraju dalam usaha-usaha serantau membentras jenayah rentas sempadan melalui pelaksanaan program-program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat perisikan dan pembangunan jaringan kerjasama dengan kesemua negara-negara anggota ASEAN. Malaysia akan memberi fokus kepada 3 kategori jenayah rentas sempadan. Beliau hadir di perasmian mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan dan mesyuarat berkaitan SOMTC kali ke-18 di Putrajaya semalam. Mesyuarat dianggotai 10 negara-negara rakan dialog ini membincangkan 10 bidang jenayah rentas sempadan. Ini termasuk keganasan, penyeludupan dadah, jenayah cyber, penyeludupan senjata api dan pemerdagangan orang. Malaysia sebagai tuan rumah buat kali kedua menjadi platform utama negara dalam memacu kerjasama lebih komprehensif dalam kalangan negara anggota ASEAN ke arah rantau ASEAN lebih aman dan makmur. Hasil daripada mesyuarat SOMTC ke-18 ini akan dilaporkan dalam mesyuarat peringkat menteri dalam jenayah rentas sempadan AMMTC di Myanmar pada akhir bulan Oktober depan untuk diperakukan oleh menteri-menteri ASEAN berkaitan. Tiada pendakwa Islam dan bukan Islam boleh diterima di negara ini sekiranya mereka bersikap merendah atau cuba menghina agama lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Weta Murty berkata pendirian itu bukan hanya tertakluk kepada penceramah kontroversi Dr. Zakir Naik semata-mata. Weta Murty bersetuju dengan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal mengenai isu penceramah kontroversi Dr. Zakir Naik yang sering dianggap merendahkan agama lain. Bukan saja Zakir Naik, siapa pun yang datang ke negara kita untuk mendakwah, sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam, semua sekali. Sama ada orang Islam atau orang bukan Islam, termasuk agama saya sendiri, orang Hindu sendiri yang masuk ke negara kita yang merendah-rendahkan dan meremehkan agama lain adalah tidak patut berlakulah. Beliau mengulas kenyataan Datuk Dr. Mujahid yang menyifatkan pendekatan dakwah Dr. Zakir tidak sesuai dengan budaya negara ini. Kaedah penceramah dari India itu dianggap merendahkan agama lain dan boleh menimbulkan rasa kurang senang kepada kaum serta anutan lain. Seorang ahli perniagaan syarikat pelancongan didenda RM16,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Sepang atas 2 pertuduhan memiliki 269 pasport warga asing tanpa kebenaran yang sah. Tertuduh P. Munizwaran, 35 tahun, juga dikenali sebagai Abang Is, membuat pengakuan itu selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Saiful Akmal Muhammad Said. Mengikut pertuduhan pertama, dia didapati tanpa kebenaran yang sah memiliki 231 pasport warga asing untuk kegunaan lain kira-kira jam 10.45 pagi pada 13 Ogos lalu di sebuah premis di Bandar Puteri Bangi, Kajang. Bagi pertuduhan kedua, lelaki itu didakwa memiliki 38 pasport asing untuk tujuan sama jam 7 petang 13 Ogos lalu di satu lokasi di Taman Desa Seringin, Nilai Negeri Sembilan. Kedua pertuduhan itu dibacakan mengikut Seksyen 12(1)(F) Akta Pasport 1966 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12(1) Akta sama.
Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Imigresen sebelum ini menumpaskan satu sindiket penipuan program penggajian dan penempatan semula pekerja asing dengan mengaut keuntungan RM2.2 juta yang didalangi Abang Is. Pelawak terkenal Bill Cosby dijatuhi hukuman penjara 3 hingga 10 tahun atas kesalahan melakukan serangan seksual pada 2004. Dalam penghakimannya, Hakim Stephen O'Neill juga mengisytiharkan Cosby sebagai pemangsa seks seganas di bawah Undang-Undang Pennsylvania. Klasifikasi ini bermakna bahawa selebriti berusia 81 tahun itu harus menjalani kaunseling seumur hidup dan melaporkan diri pada setiap suku tahun kepada pihak berkuasa. Nama Cosby juga akan tersenarai dalam daftar pelaku seks yang akan dihantar kepada jiran, sekolah dan mangsa. Mahkamah Daerah Montgomery juga menolak permohonan ikat jamin Cosby sementara menanti proses rayuan oleh pihak pembelaan. Pelakon yang pernah dikenali sebagai American Dad juga diarah membayar denda berjumlah $25,000 Amerika serta kos guaman pihak pendakwa raya. Cosby didapati bersalah pada 4 April lalu atas kesalahan memberi dadah serta mencabut Andrea Constant di kediaman mewahnya di Philadelphia pada Januari 2004. Darurat, penduduk kelaparan terpaksa makan daun untuk meneruskan kehidupan. Rintitan itu, PBB dan beberapa penderma antarabangsa mengambil tindakan segera menyalurkan bantuan makanan ke kawasan utara Yaman. Pegawai-pegawai yang terbabit dalam misi bantuan kemanusiaan itu kini mencari jalan terpantas untuk menghantar bantuan ke wilayah Hajjah Yaman. Kira-kira 2.9 juta wanita dan kanak-kanak di negara itu berdepan krisis kebuluran. Konflik di Yaman, negara termiskin di dunia Arab, bermula apabila kerajaannya diguling oleh puak Husi. Pergolakan berlanjutan sejak 2015 menyebabkan lebih 50,000 rakyatnya mati kebuluran. ...22 suspek ditangkap berhubung serangan ke atas perarakan tentera di Bandar Ahvaz, Iran minggu lalu. Menurut Kementerian Perisikan, kesemua suspek yang dikenal pasti telah ditemui bersama senjata, peralatan eksklusif dan peralatan komunikasi. Televisyen negeri Iran menyiarkan rakaman beberapa suspek yang ditangkap dengan mata ditutup dan menghadap dinding. Sabtu lalu, sekumpulan penyerang melepaskan tembakan ke arah perarakan tentera Iran di mana Ahvaz mengorbankan 11 orang sementara 30 lagi cedera. Kita ke laporan sukan. Perak gagal memanfaat aksi di laman sendiri di Stadium Perak selepas kadar seri 0-0 ketika menerima kunjungan PKNS FC semalam. Bermakna tugas suka menanti Mehmet Durakovic dan barisan pemain The Boss Chorus menjelang aksi timbal balik di Stadium Shah Alam Ahad nanti. Melayan kunjungan PKNS FC, Perak nyaris dikejutkan dengan jaringan awal pelawat menerusi sepakan percuma Muhammad Nur Rizwan Abu Hassan yang sedikit tersasar. Kekal 0-0 tamat separuh masa, Perak cuba bangkit sebaik babak kedua bersambung. Dan minit ke-55, sepakan percuma Nazirul Naim Cik Hashim berjaya ditanduk pemain import Wanda Louis Bittencourt namun dinafikan penjaga gol Muhammad Zarif Irfan. Giliran Leandro Dos Santos mengambil sepakan percuma pada minit ke-64, bagaimanapun percubaannya sedikit melewati palang gol PKNS. PKNS yang terus kentar bertahan nyata lega dengan keputusan penuh perlawanan 0-0. Sekaligus bakal memberikan kelebihan buat skuad kendalian Datuk K. Raja Gobal itu menjelang pertemuan kedua di Stadium Shah Alam Ahad ini. Pertama dari pemain gantian ini. Perlawanan menentang Jepun petang ini bukan sahaja aksi terakhir dalam kempen kejuaraan AFC bawah 16 tahun tetapi juga penentu peluang untuk melayakkan diri ke Piala Dunia FIFA tahun depan yang menjadi penunjuk prestasi utama KPI, Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP. My mind right now is only to qualify for the World Cup. Tomorrow's game is the most important thing for all of us. So we are only concentrating on this game. Yeah, we are not thinking of any other thing. Tomorrow is the day. It's a good Wednesday.
Turun membuat persiapan terakhir di padang latihan semalam, Lim Tiong Kim tetap tenang dan tiada tanda-tanda panik menuju detik penting pasukannya petang ini. Baginya tiada apa yang mustahil dan tidak perlu terlalu gentar kepada Jepun sebab melihat keupayaan Tajikistan mencatat keputusan seri. Tiada strategi khas dirancang, sebaliknya Malaysia akan menampilkan corak permainan biasa seperti sebelum-sebelumnya. Cuma penekanan utama ialah mengelak melakukan kesilapan yang boleh dihukum lawan dalam misi mengejar kemenangan. Kutipan 3 mata penuh sahaja dapat menjamin kemarahan Malaysia, memandangkan ketiga-tiga lagi pasukan juga berpeluang untuk menduduki 2 tempat teratas kumpulan. Sentiasa kita ingin mencapai kemenangan. Ya. Itu yang terbaik sekali lah. Jangan mengharapkan bahawa pemain tim-tim yang lain gagal ke apa. We will do our own part. Sokongan padu penyokong membakar semangat juga amat ditagih apabila dijadual beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil jam 4.30 petang ini. Hai, saya Marslah Hassan. Dapatkan lebih banyak klip berita juga siaran langsung di YouTube Bulletin TV3. Jangan lupa subscribe. Sekian paparan Buletin Pagi. Mengakhirinya, saksikan aksi mencuit hati seorang anggota bomba ketika berkongsi mengenai aspek keselamatan di sebuah sekolah di Utah, Amerika Syarikat. Teruskan menonton TV3. Saya Nur Razina Akla. Salam hormat dan Assalamualaikum.